Alhamdulillah kembali bersama kita menerusi Slot Suri. Segmen sulungnya kembali untuk Islam itu Indah bersama dengan tetamu kita tak asing lagi yang berbahagia, Profesor Dr. Muhayyam. Khabar? Alhamdulillah Muhammad. Assalamualaikum Profesor. Salam. Apa khabar Pian, Siti? Ceria awak diorang hari ni ya. Alhamdulillah. Bukan doa semua orang tu. So, hari ini kita bertemankan. ceria. Itulah hari ini kita bertemankan yang berbahagia Profesor Dr. Muhayyam Muhammad yang merupakan pengarah Pusat Mata dan Lasik Prince Court Medical Center dan juga pengarah perkembangan peribadi dan profesional di AUCMS. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Terima kasih. Temankan kita hari ini. Kami juga berbesar hati bersama Prof hari ini untuk kongsikan tentang tajuk kita hari ini. Panjang nak enjoy ni. Paradigma. Jadi dia akan kita bincangkan hari ini. So awal ini mungkin kita boleh ceritakan Prof untuk berikan sedikit pengenalan. Silakan Prof. Terima kasih. Bila kita kata paradigma, yang kita maksudkan ialah macam mana kita berfikir. Kemudian apakah respon kita kepada apa yang berlaku dan apakah maksudnya respon emosi dan juga apakah tindakan kita seharian. Ya, maknanya apabila kita tahu paradigma ni, kita tengok ada orang tu, kita nak tahu kenapa dia bercakap cara dia bercakap. Kenapa dia senyum cara dia senyum. Kenapa dia makan cara dia makan. Kenapa dia marah cara dia marah. Kenapa dia bersenam cara dia bersenam. Kenapa dia ada cita-cita. Kenapa dia ada wawasan. Kenapa dia solat cara dia solat. Kenapa dia tidak tinggal solat. Kenapa dia tutup aurat. Kenapa dia tak tutup aurat. Semua ni ialah ditentukan daripada paradigma atau cara manusia itu hidup. Ya. Dan kita tahu macam Pian tanya tadi, apa beza paradigma dan sikap, ya? Sebenarnya bila kita kata sikap, kita bagi kepada 3 perkara. Sikap tu cara kita berfikir, emosi dan juga tindakan. Tetapi kita tahu yang menentukan paradigma kita ialah sikap kita. Dan nak tahu bilakah paradigma ini terbentuk? Kita boleh belajar sekarang, ya. Mereka umur mungkin belasan tahun, tetapi sebenarnya paradigma telah dibentuk semasa mereka lahir sampai umur 6 tahun. Kerana paradigma terkandung dalam minda. Kita 2 minda. Satu minda sedar yang kita fikir, kita conscious. Dan subconscious atau separuh sedar, atau saya suka namakan minda segar. Because segar means ini yang menentukan kehidupan kita seluruhnya, 95%. Itu paradigma ni terletak dalam minda segar kita. So masa kita kecil, daripada 0 hingga 6 tahun, antara minda sedar, mana benda kanak-kanak 0 hingga 6 tahun dia tak boleh fikir. Dia cuma absorb je. Apa orang kata dia serap macam sponge. So antara 0 hingga 6 tahun, minda segar tu masuk, semua sudah masuk dia punya blueprint. Cara dia nak makan, cara nak bercakap, cara nak ibadat, akidah dia, akhlak dia, semua masuk masa ni. Lepas tu bila 7 tahun, lepas tu Islam kita ada akal. Baru kita ada conscious mind, baru boleh berfikir. Jadi kita perhatikan kanak-kanak yang dah lebih pada 6 tahun, paradigma ni kita tak boleh kata, oh mak ayah saya tak elok, jadi saya orang tak elok, tak boleh. Kita boleh mengubah paradigma dengan mengubah cara berfikir kita. Dan kita tahu bila kita berfikir, kajian saintifik menunjukkan apabila orang tu rasa marah, bahagian mana yang stimulate brain dia. Apabila dia rasa gembira, di manakah brain yang stimulate dia. So dia kata kita ni, apakah hormon dan dirembeskan oleh tubuh kita, apakah sel yang diaktivasikan dalam otak kita dipengaruhi oleh emosi kita dan apa yang kita lihat. Jadi apa pandangan yang kita lihat, yang kita dengar, apa semua tu masuk dalam mata. So kita melihat bukan dengan mata kita, kita melihat melalui mata tetapi dengan hati dan otak kita. Jadi bila kita nampak sesuatu, bagi orang yang dia punya ilmu kurang, dia nampak satu benda tu dia tak nampak. Tapi orang yang sama melihat benda yang sama, tapi pasal ilmu dia banyak, dia nampak banyak lagi. Tafsiran lain. The keyword Pian pandai. Tafsiran. So kita memberi interpretasi atau tafsiran berdasarkan paradigma yang berada dalam minda segar kita. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia kata dia nak berhenti merokok, tak boleh berhenti pasal apa? Minda sedar dia 5% kata tak, dia guna willpower. Tetapi dia punya belief system, dia punya paradigma kata merokok itu bagus. Walaupun dia kata, jadi dia, bila tak koheren, maka kita tidak boleh berubah. Sebab itu terperhatikan, banyak orang pergi seminar, pergi bengkel. Masa tu dia semangat, lepas tu dia tak buat pun. Sebab dia tidak menukar paradigma atau blueprint dia. Sebab tu kita ni ada blueprint masing-masing. Ada, kita nak sebut sini, paradigma menentukan kesihatan kita. Paradigma menentukan kebahagiaan kita. Paradigma menentukan kekayaan kita, kerohanian kita dan hubungan kita dengan manusia. Kenapa kita tengok orang tu dia bercerai? Lepas tu kenapa dia bercerai, dapat suami yang pukul dia. Lepas tu bila dia kahwin dapat suami yang pukul dia lagi. Ada kan? Dia punya pattern hidup sama aja. Dia tak suka tapi dapat. Pasal apa? Bila dia dapat sesuatu yang negatif, dia sibuk merungut
dan komplain, salahkan orang. Jadi tenaga dia fokus pada benda yang negatif, maka dia akan dapat 3 benda negatif. Sebab tu 3 perkara yang kita buat. Kalau kita yang boleh saya panggil block your soul, atau seruh kita akan tertutup kalau kita banyak negativity. Menarik Allah menarik benda negatif. Cari jumpa orang, apa salah dia. Tak nampak baik, cari salah, apa salah dia. Kalau baju dia, sengit tak tudung, cari salah. Yang kedua, suka menghukum. Kalau dia tengok orang tu nak suruh sama macam dia, kenapa tak macam saya? Orang neurotik, dia kata gini, kenapa awak tak macam saya? Itu orang neurotik hampir kepada kegilaan. Tetapi orang yang tidak ada had dalam hidupnya, dia akan fikir, oh tak apa, saya terima anda dan saya akan buatkan contoh yang baik, anda akan mengikut saya. Dan maknanya dia jaga dia punya emosi dia. Dan yang ketiga, orang yang 3 perkara yang menyebabkan kita blok kerohanian tak boleh bahagia ni, negatif, menghukum dan juga ketidakseimbangan. Maknanya kalau dia buat sesuatu tak ada seimbang, kalau dia hidup tu cari duit, tak kira kesihatan. Sebab tu kita nak keseimbangan yang 5 tu. Physical, mental, kerohanian, hubungan dengan manusia dan juga kita punya keuangan. Jadi kalau kita buat 5 perkara ni, maka kita akan seimbang dan paradigma kita akan menentukan macam mana kita dalam yang 5 ni. Jadi sebab itu saya rasa macam Radio IQ ataupun media mana-mana, surat khabar yang kita baca, itu menentukan paradigma. Cuba tengok orang, dia dapat surat khabar, page mana dia buka? Tengok. Kalau dia buka page gosip, maknanya paradigma ke arah negatif. Jadi saya bagi manusia, baru saya ceramah di UKM belajar oftalmologi, tapi saya kalau beri doktor pakar pun saya selalu beri motivasi. Manusia ni saya suka kiri kanan. Ada orang yang losers, ada orang yang winner. Ada yang syurga, ada yang neraka. Itu saja. Kita hidup tak ada setengah kan? Mesti antara kedua. Sentiasa pilihan bagi tiap-tiap hari. So kalau orang yang nak mengubah hari ni, siapa dengar ni rasa nak mengubah, perhatikan. Setiap hari kita bangun, apa kita fikir? Nak bersyukur ke nak komplain? Nak makan sihat ke nak makan sedap? Nak senyum ke tak nak senyum? Kalau orang potong kat kereta, kita nak marah ke tak marah? Kalau kita jumpa orang, nak nampak baik ke nampak salah? Kalau kita ada duit, kita nak simpan ke kita nak sedekah? So ini semua maknanya setiap hari yang kita buat ni dan kita tulis kat cermin kita. Hari ini tidak ada sesiapa pun yang akan merosakkan hari saya, walaupun orang yang melihat cermin ini sendiri. Pasal kita tanya diri kita, siapakah diri kita sebenar? Adakah kita yang melihat atau yang dilihat? Banyak orang, sebenarnya kita 99% daripada kita ni ialah roh. Dan 1% je fizikal. Kenapa saya kata gitu, Siti? Cuba Siti bayangkan masa Siti umur 7 tahun. Terbayang? Rupa kita masa tu lain. Rambut kita yang tahun tu lain. Tapi kita orang yang sama walaupun sudah lama. Bererti yang fizikal yang kita umur 7 tahun dah tak ada. Tetapi roh kita ni sampai sekarang. Roh yang sama. Ya, jadi kalau kita hidup daripada dalam, roh di dalam. Yang luar ni, tapi banyak orang yang stres, dia fikirkan yang di luar. Dia nak baju branded, nak kereta besar, nak benda yang pandangan manusia. Sedangkan roh tu pandangan Allah. Jadi kalau kita hidup, kita fokuskan pada pembangunan rohani kita, jasmani confirm terbentuk. Tetapi kalau kita membangunkan jasmani, rohani selalu rosak. Betul? Betul. Itu yang kita nak, paradigma kita mengubah hidup daripada dalam kepada luar. Bukan luar kepada dalam. Yang kata, oh saya ada kereta besar, baru saya bahagia. No. Ada orang kata, mana yang berlaku? Kita bahagia baru berjaya ke bahagia baru berjaya? No. Kita bahagia baru berjaya, atau kita berjaya baru kita bahagia. Mana datang dulu? Bagi orang yang bagus, dia kata, oh saya bahagia, insyaAllah kerjaan confirm datang. Tetapi kalau saya berjaya, baru saya nak bahagia, kesianlah, hidup bersyarat. Jadi dia nak berjaya, dia kata, oh saya mesti gaji 5,000, ada kereta, baru bahagia. Jadi, maknanya hidup dia penat. Dia akan jadi penyakit yang sentiasa cuba nak pergi, striving, never arriving. Tak pernah sampai. Asyik dapat ni tak cukup, dapat ni tak cukup. Na'udzubillah. Itu yang jadi. Itu yang jadi gini, Prof. Berduit tapi tadi kesenangan, kaya tapi tak dapat nikmat. Tepat. Itu dia perkongsian pengenalan tentang paradigma yang kita bincangkan hari ini bersama yang berbahagia, Profesor Dr. Mahaya Muhammad. Okey. Tentang paradigma. Saya teruja ni dengan kata-kata Prof. Okey, mungkin kita nak buka pemanggilan sekarang. Sila. Buka talian 0362051500. Pastikan soalan anda kalau boleh seringkas yang mungkin, sebab kita nak dapat beri peluang banyak lagi yang nak bertanya. Ataupun taipkan IKIM, jarakkan pandangan soalan anda, hantar ke 39111 bercakap tentang paradigma pada pagi ni. Ayuh tak ibu masa, terus bersama pemanggil di talian ketika ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa ni? Saya Husin daripada Melaka. Silakan Cik Husin, soalan. Sila Cik Husin, Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal mata, doktor. Sila. Boleh juga, silakan. Mata saya ni kerap gatal lah. Saya selalu gosok. Saya nak tahu punca dia dengan, ada tak Profesor Ada. nak bagi tips untuk Ada arahan ke? mengurangkan
Encik ada arahan ke? Saya Asma banyak alasan saya. Okey, Makanan saya laut. teruskan. Saya teruskan jawapan. Dan saya mengidap rosong. Okey, saya jawab soalan. Satu lagi saya nak beritahu. Satu Malaysia. Pada TV-TV yang menyiarkan cerita hantu tu, hentikan cerita hantu. Baik. Okey. Terima kasih Cik Hussein. Terima kasih Cik Terima Hussein. kasih, Assalamualaikum. Seorang warga yang prihatin. Okey, tentang mata gatal saya nak beritahu. Kita manusia dua jenis. Satu alergi, satu tak alergi. Satu yang ada banyak alahan, satu yang alhamdulillah tak ada alahan. Dan alahan berada 4. Satu mata gatal, hidung gatal, kulit gatal dan asma. 4. Ada orang ada package 4 sekali, ada orang satu aja. Dan bukan masalah kalau mata gatal dia tidak membutakan, cuma kulit mata bukan penyakit mata. Dan cara nak hilangkannya jumpa pakar mata, kita ada ubat yang boleh mencegah gatalan ini, nama Patenol, dan tidak membahayakan. Ya, resdung tu yang biasalah. Yang kedua tentang cerita hantu, memang saya pun salah seorang daripada pejuang-pejuang menghilangkan cerita hantu, kerana saya tahu itu khurafat. Benda kita fokus pada benda negatif, benda yang gaib, yang sepatutnya kita beriman pada gaib, pada malaikat, kepada hari kiamat, kepada pendosa pahala. Tetapi kita fokuskan benda gaib yang tak nampak, yang tidak membawa benda yang positif, hanya negativiti, dan dengan membuat cerita-cerita hantu dan menontonnya merosakkan jiwa dan rohani kita. Dari mata turun ke hati. Betul, tepat sekali. Cuba tengok anak-anak kita jadi takut dan sebagainya. Dan sebenarnya kenapa kita ada cerita hantu? Orang semua dalam maju nak buat macam-macam. Kita ada hantu, kita ghostan balik sekarang. Ke belakang Ke bomoh. Sebenarnya perhatikan trend tu, saya nak menyeru pada semua penerbit. Tolong kita buat apa-apa, kita tanya. Untuk diri kita ke untuk orang? Kalau kita buat untuk orang, fikir apakah dengan menonton cerita hantu ni orang ku lebih takwa pada Allah, orang takut pada akhirat, orang akan meningkat, ataupun kita nak dapatkan sale yang banyak, dapat meletup, dapat duit, dan duit tu nak pergi ke mana? Nak bawa ke mana duit ni? Duit ni saya kata 1% yang manusia duk sibuk nak kejar, tetapi rohani tidak dibentuk, maka rosaklah negara itu. Jadi saya harap pada policy maker dan siapa-siapa dalam ketua-ketua ni tolong lihat apakah yang disogokkan kepada masyarakat kita dari segi media. Kerana ini sangat penting. Membentuk Ini paradigma. betul, tepat sekali daripada kecil. Anak-anak duduk tak depan TV, tengok cerita yang tak elok, maka dia nampak sebenarnya kita belajar banyak daripada apa kita lihat dan dengar 50%. Okey, itu yang banyak rapor dari dalam tu. Betul, ya? betul. Rapor dari dalam. Okey, Kita lagi. teruskan soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya Zainal daripada Johor Bahru lah. Terima kasih. Silakan.